Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Kamil bin Khairul Anwar El-Shazali daripada kelas BMB. Pada hari ini saya akan membentangkan tutorial 7 GPMK 1012 Komunikasi Tulisan. Di sini sedikit pengenalan mengenai komunikasi lisan. Manusia sudah mula menggunakan komunikasi lisan ini lebih kurang sejuta tahun yang dahulu daripada speech 1999 dalam The New Encyclopedia Britannica. Tetapi sistem tulisan yang paling awal hanya wujud lebih kurang 5,000 tahun dahulu. Terdapat lebih kurang 4,000 bahasa di dunia menurut Cambridge 1987. Namun, hanya 5% sahaja yang punya sistem tulisan yang asli. Komunikasi bertulis merupakan cara penyampaian maklumat oleh penyampai kepada penerima secara bertulis dengan menggunakan laras dan ragam bahasa yang betul. Jenis-jenis komunikasi tulisan terdiri daripada memo, surat rasmi, minit mesyuarat, laporan, berita, kertas cadangan projek, teks ucapan dan skrip pengacaraan majlis. Komunikasi tulisan yang pertama ialah memo. Apakah itu memo? Memo adalah nota pendek atau rekod untuk apa-apa kegunaan. Memo juga merupakan mesej pendek yang digunakan sebagai sarana komunikasi informal dalam organisasi untuk menghantar maklumat secara bertulis. Tujuan memo ini diwujudkan bagi menyebarkan kebajikan atau prosedur. Memo ini tidak perlu memberi salam dan penutup. Sebagai contoh, ia menulis memo untuk memberitahu emaknya bahawa dia mahu membeli alat tulis. Komunikasi lisan yang seterusnya ialah surat rasmi. Tulisan yang seterusnya ialah surat rasmi. Surat rasmi adalah jenis komunikasi yang mengandungi mesej yang disampaikan dengan tujuan urusan-urusan rasmi. Urusan rasmi merujuk kepada urusan berhubung dengan jabatan kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, syarikat swasta dan individu. Surat rasmi berbentuk formal dan bermaklumat yang terperinci. Jenis-jenis surat rasmi terdiri daripada surat aduan, surat rayuan, surat pelantikan dan lain-lain. Komunikasi tulisan seterusnya ialah minit mesyuarat. Minit mesyuarat digunakan untuk masa hadapan. Jenis-jenis mesyuarat terdiri daripada mesyuarat agung, mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat projek dan lain-lain. Minit mesyuarat. Minit mesyuarat merupakan satu hal atau perkara yang dibincangkan dalam satu mesyuarat dan persetujuan telah dicapai terhadap perbincangan tersebut. Tujuan kita menyediakan minit mesyuarat ini adalah untuk merekodkan segala keputusan, tindakan yang dipersetujui semasa mesyuarat. Yang kedua, bagi memastikan tidak ada pertikaian mengenai apa yang dibincangkan dan diputuskan. Dan tujuan minit mesyuarat yang terakhir ialah bagi menjadikan rujukan pihak lain yang ingin mengetahui apa yang berlaku dalam mesyuarat tersebut. Baiklah, komunikasi tulisan yang seterusnya ialah laporan. Laporan merupakan maklumat tentang masalah yang dihadapi atau dokumen untuk menyampaikan maklumat khusus kepada pembaca tertentu. Maklumat tersebut lengkap dan disampaikan secara sistematik. Laporan juga menitik beratkan kejelasan dan ketepatan. Tujuan kita menyediakan laporan ini adalah untuk mengenali pasti masalah, memberikan maklumat dan fakta dan mencadangkan penyelesaian. Minit mesyuarat. Laporan ini dicipta bagi membuat kesimpulan dan membuat rekod. Antara jenis-jenis laporan ialah penyelidikan, penyelesaian masalah, penilaian dan analisis. Komunikasi tulisan yang seterusnya ialah berita. Menulis berita merupakan satu upaya menyampaikan khabar atau sebuah informasi mengenai suatu hal atau kejadian dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa kesulitan dan tanpa adanya kesalahan tafsir. Apakah semua peristiwa dapat ataupun layak untuk dijadikan sebuah berita? Seorang penulis berita akan memilih mana-mana peristiwa atau perihal yang layak untuk dijadikan berita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan bagi meliput peristiwa tersebut menjadi sebuah berita adalah kita perlu mencatat semua informasi berkaitan dengan unsur-unsur kelengkapan berita. Adapun kelengkapan dalam sebuah berita meliputi unsur-unsur pertanyaan iaitu WH, 5W, 1H,
Apa, siapa, di mana, mengapa dan bagaimana terkait isi berita. Berkait rapat dengan isi berita. Komunikasi tulisan seterusnya ialah kertas cadangan projek. Kertas cadangan projek bermaksud hasil tulisan untuk dibentangkan kepada khalayak. Khalayak tersebut terdiri daripada kumpulan kecil iaitu jawatankuasa projek dan kumpulan besar yang terdiri daripada peserta seminar ataupun persidangan. Kertas cadangan projek ini disediakan dengan terperinci bagi memberi maklumat dan penerangan atau untuk mendapatkan kelulusan menjalankan sesebuah projek. Kertas cadangan projek terdiri daripada dua jenis, iaitu pembentangan di seminar dan projek ataupun kajian. Apakah ciri-ciri umum kertas kerja pembentangan di seminar? Yang pertama, perlu adanya tajuk. Yang kedua, perlu adanya pembentang kertas kerja. Yang ketiga, perlu menyatakan nama institusi. Yang keempat, perlu ada abstrak ataupun iaitu sinopsis ataupun ringkasan. Yang kelima, perlu adanya pengenalan. Yang keenam, perlu ada sorotan kajian. Yang ketujuh, perlu ada metodologi. Yang ke-8, analisis data ataupun dapatan. Yang ke-9, perlu adanya perbincangan. Dan yang ke-10, perlu adanya lampiran. Ciri-ciri umum kertas kerja ataupun kajian. Yang pertama, perlu adanya tajuk. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, objektif ataupun maklumat. Yang keempat, jangka masa yang diperlukan. Yang kelima, kumpulan sasaran. Yang keenam, andaian-andaian halangan. Yang ketujuh, anggaran belanjawan. Yang ke-8, penubuhan jawatan kuasa. Yang ke-9, menentukan jadual tugas. Dan yang ke-10, pelaksanaannya. Komunikasi tulisan yang seterusnya pula ialah teks ucapan. Teks ucapan menurut Kamus Dewan 1996. Ucapan bermaksud apa yang diucapkan dari segi perkataan, syarahan, pidato, kata-kata penghargaan ataupun kata-kata yang melahirkan terima kasih. Ucapan merupakan penglahiran idea secara lisan yang diucapkan kepada khalayak dalam bentuk berpidato. Teks ucapan adalah tulisan yang dijadikan sebagai asas dalam penyampaian dalam sesuatu ucapan. Teks ucapan. Penulisan teks ucapan perlu persediaan yang teliti agar penyampaian dan khalayak tidak kecewa pada akhir penyampaian ucapan. Terdapat 3 tahap utama dalam menulis teks ucapan, iaitu yang pertama, pra-penulisan, yang kedua, penulisan dan yang ketiga, penyuntingan. Baiklah, kita pergi kepada skrip pengacaraan majlis. Skrip pengacaraan majlis bermaksud pengendalian perjalanan sesuatu majlis sama ada rasmi atau tidak rasmi mengikut susunan atau cara yang telah ditetapkan. Tujuan skrip pengacaraan majlis ini dibuat adalah untuk mengurus perjalanan majlis tanpa sebarang gangguan dan kecacatan. Antara prosedur dalam skrip pengacaraan majlis ini adalah yang pertama, kita perlu meneliti dan memeriksa program. Dan yang kedua, kita perlu mengetahui apakah tujuan majlis tersebut diadakan. Yang ketiga, kita perlu meneliti juga senarai kehadiran. Yang keempat, kita perlu mengetahui dan memperuntukkan masa yang akan diadakan, majlis yang akan diadakan tersebut. Teknik menulis pengacaraan majlis. Yang pertama, penyediaan teks. Kita perlu mengetahui nama majlis tersebut. Seterusnya, kita juga perlu mengetahui apakah tujuan majlis dan atur cara satu majlis yang lengkap. Yang ketiga, kita perlu mendapatkan senarai nama jemputan terkini, terutamanya tetamu kehormat dan penaja acara, jika ada. Dan yang terakhir sekali, kita perlu merancang teks yang bersesuaian dengan majlis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.